Yang Amat Jelutong. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk berbahas mengenai rang undang-undang perbekalan tambahan 2011, dan saya ingin membahas tentang maksud B6 Jabatan Perdana Menteri bagi maksud B.6 bahagian 4, iaitu peruntukan sebanyak 35 juta ringgit untuk menampung pelaksanaan Government Integrated Radio Networks atau lebih dikenali sebagai GIRN. Datuk Yang di-Pertua, apabila saya berjamu selera dengan peruntukan sebanyak 35 juta ringgit ini, terkilan beberapa persoalan. Yang pertama, apakah tujuan perbelanjaan sebanyak 35 juta ringgit yang tersebut? Adakah itu bermaksud kos pelaksanaan akan melambung sejak projek ini dilaksanakan sejak tahun 2009? Dan terdapat juga beberapa permasalahan yang timbul kerana tiada maklumat lanjut mengenai peruntukan 35 juta ringgit itu. Apakah masalah pengurusan kewangan unit pelaksana iaitu Sapura Holdings telah menemui kerumitan? Berapa pula total cost of ownership dengan izin setakat ini bagi projek tersebut? Pada kiraan kita dan menerusi jawapan Menteri dalam Dewan Rakyat bagi Penggal ini pada tahun 2008, anggaran asal bagi projek GIRN ialah ditetapkan pada lebih kurang 22.7 bilion ringgit. Jadi adakah peruntukan tambahan sebanyak 35 juta ringgit buat kali ini ialah untuk menemui masalah liputan ataupun coverage dengan izin, kerana ianya tidak seperti mana yang telah dispesifikasikan dalam perjanjian asal. Soalan yang berikut ialah mengenai tambahan, adakah terdapat tambahan agensi yang menggunakan GIRN ini? Pada awal perjanjian, semasa perjanjian itu dibuat, kita diberitahu bahawa terdapat 7 agensi kerajaan yang akan menggunakan khidmat GIRN. Berapakah agensi yang bagi jumlah sepenuhnya yang menggunakan GIRN sekarang yang memerlukan tambahan peruntukan sebanyak 35 juta ringgit ini? Tambahan handset daripada syarikat United Kingdom yang bernama Sepura. Barangkali ada orang yang tersasul kerana badan yang diswastakan ataupun pihak swasta yang mengendalikan projek ini ialah Sapura, tetapi pembekal handsetnya ialah Sepura daripada United Kingdoms. Jadi permintaan peruntukan lebihan 35 juta ringgit itu adakah disebabkan bertambahnya terminal Sepura yang bakal dibekalkan, dan apa pula bilangan besar, bilangan yang tepat bagi alat-alat ataupun terminal Sepura yang telah dibekalkan setakat ini? Berapa pula bilangan yang harus ditambahkan untuk pelaksanaan pada tahap sekarang? Dan kita juga diberitahu menerusi laporan daripada SKMM dalam laporan industri SKMM 2009 bertajuk Terang Radio Going Digital, kita dimaklumkan bahawa kos handheld terminal bagi terang call bersifat digital itu tidak melebihi RM3,005 satu unit. Itu ialah harga yang telah disebut pada tahun 2009. Adakah peruntukan 35 juta ringgit kali ini ialah untuk membeli lebih lagi handheld terminal dengan harga yang lebih tinggi daripada apa yang disebutkan oleh dalam laporan industri SKMM? Dan kita juga dimaklumkan bahawa barangkali permintaan peruntukan tambahan ini yang sebanyak 35 juta ringgit kali ini di bawah Jabatan Keselamatan Negara
ialah untuk mengatasi kesulitan rangkaian yang tidak dapat menepati syarat minimum bagi network availability. Saya minta menteri berkenaan untuk memberikan jawapan yang sepenuhnya. Dan satu lagi ialah satu masalah yang dianggap penting oleh kalangan industri, iaitu mengenai masalah sistem dan rangkaian, kerana GIRN pakai rangkaian tetra, dan rangkaian tetra ni pada suatu ketika dulu pernah gagal sebagai satu projek di United Kingdom. Dan kes yang saya akan sebutkan ialah kes Dolphin, dan kes Dolphin tu kerana menggunakan sistem tetra seperti mana yang digunakan oleh GIRN telah pun muflis, dan ianya dibawa ke di bawah administration, public administrator pada tahun 2001 bulan Julai. Jadi masalah dari segi strategi juga, saya ingin tahu dari segi penggubalan dan pelaksanaan dasar mengenai GIRN. Adakah kedudukan GIRN dalam pelaksanaan projek, dia bercanggahan dengan pelaksanaan projek onegovernment.net di bawah kelolaan Mampu sekarang? Dan saya ingin rujuk kepada kertas Mampu yang bertarikh 30 hari bulan Disember 2010 yang jelas terpampang di internet, dan saya petik daripada kertas Mampu bertarikh 2010 itu menerusi internet. Dan saya mau tanya, sudahkah bantahan polis diraja Malaysia pada tahun 2006 kerana PDRM telah membantah, dan PDRM pada ketika itu ialah pihak yang menggunakan sistem terangkau yang lain berdasarkan sistem EPCO 25, dan PDRM telah membuat bantahan tentang GIRN yang menggunakan sistem tetra, dan apakah isu keseraisian ataupun compatibility dengan izin peralatan antara PDRM dengan tentera itu telah diatasi atau belum, dan apa pula dengan hayat ataupun lifespan dengan izin GIRN dalam tempoh masa apabila ia perjanjian dimeterai pada 2008 sehinggalah penghujung hayatnya 2025. Adakah terdapat pertindihan penggunaan dua sistem di antara GIRN dengan radio network polis dan tentera yang sedia digunakan? Apa pula impak GIRN terhadap pemain-pemain industri terangkau yang lain, kerana agensi yang tidak bersifat mission critical telah dipaksa untuk menyertai GIRN anjuran Sapura. Jadi kesemua ini, Datuk Yang di-Pertua, saya minta diberikan penjelasan yang tepat. Kalaulah dalam apa yang diberikan kepada kita sebagai maklumat supaya kita membahas dan meluluskan peruntukan 35 juta ringgit di bawah keperluan keselamatan dalam negara tanpa diberikan maklumat lanjut, saya kira agar sukar kita mahu meluluskan projek semikian rupa. Dan apabila kita kaji semula, kita juga diberitahu menerusi jawapan menteri dalam Dewan Rakyat yang mulia ini, dan kenyataan kerajaan telah dibuat pada 12 bulan Mei 2008 dalam Dewan Rakyat penggal yang sama, bahawa projek GIRN diluluskan oleh kerajaan pada 6 bulan Disember 2006, dan perjanjian penswastaan GIRN telah ditandatangani pada 4 bulan Januari 2007 dengan kos projek yang dianggarkan sebanyak 2.7 bilion. Jumlah tersebut adalah termasuk kos sewaan rangkaian sebanyak 1,833 juta dan sebanyak 956.1 juta kos penyelenggaraan bagi 5 tahun pertama untuk tempoh konsesi selama 20 tahun. Tawaran pelaksanaan diberi tanpa tender terbuka. Itu ialah satu fakta yang tidak harus dipertikaikan, dan tawaran itu telah diberikan kepada Sapura Research Sdn Bhd, kumpulan Sapura. Dan kumpulan Sapura itu terkilan pula saya, ia merupakan salah satu yang disebut sebagai actors of influence dalam pentadbiran Najib Razak dalam diplomatic cables
Kedutaan Besar Amerika Syarikat Kuala Lumpur menerusi pendedahan WikiLeaks. Jadi saya mau tahu bahawa GIRN itu, adakah ia masih menggabungkan keperluan 7 agensi keselamatan dan penguatkuasaan termasuk Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, dan juga Jabatan Kastam Diraja Malaysia, dan juga Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, ataupun lebih daripada apa yang saya senaraikan tadi. Sekian, terima kasih.